li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi saya harap adik-adik semua berada dalam keadaan yang sihat. Walaupun kita punya hari ini program kita lewat sedikit mula, dan insya-Allah untuk yang hari ini kita akan ambil masa sejam sajalah. Hari ini kita punya yang sesi ketiga lah. Sesi ketiga hari ini, dan kita insya-Allah ada lagi 2 sesi akan bersamalah. Esok kita akan panjang sedikit. Kita punya sesi panjang sedikit. Dan kita akan ambil masa selama 3 jam lah, insya-Allah. Okey, ini apa yang kita nak kita dah belajar berkaitan dengan apa minggu lepas lah. 2 sesi yang lepas lah. Kemahiran 1, kalau kamu ingat, tajuk 1.1 penyudah 1, betul? Betul. 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 Okay, contohnya apa? Contohnya adalah Ahmad Tolibun. Okey, mana penyudah 1? Ini dia penyudah 1. Maksudnya penyudah 1, penyudah 1 ni satu perkataan saja. Apa ciri-cirinya? Pertama, tak ada alif lam. Yang kedua, baris depan. Dan yang ketiga, mereka ini kena sama. Kalau sini L, sini pun L. Kalau sini P, maka sini pun akan jadi P. Okay, itu yang pertama lah. 1.1. 1.2, kita tukar sikit ataupun kita tambah sikit pada penyudah tu. Kita tambahkan sifat padanya, maka menjadi penyudah 1 bersifat. Maka contohnya apa dia? Ahmad Tolibun Mumtazun. Pelajar tu dah ada sifat di belakangnya. Baik. Samalah, ciri-ciri sifat ni dia ikut tuan lah. Ikut tuan. 1.3. Adik-adik, 1.3. Kita dah belajar sampai 1.3 1.3, apa yang kita belajar? Penyudah ayat kata penyudah kerja. Ayat kata kerja. Baik, penyudah ayat kata kerja ni adik-adik, dia ada 2 bentuk ayat lah. Satu lagi bentuk kata kerja yang ada mangsa, kata kerja yang tiada mangsa. Contoh kata kerja yang ada mangsa adalah Ahmad yaqra'u. Kita nak fokus kepada Alkitab ni. Alkitab ni dia akan jadi tambah alif lam dan baris atas kerana dia adalah mangsa. Dia adalah mangsa. Contoh ayat yang kedua adalah Ahmad yazhabu, pergi ila al-madrasah juga, tambah alif lam juga. Berbezanya adalah baris pada barisnya jadi baris apa? Bawah. Madrasati. Ini yang kita dah belajar lah. Kita belajar dan kita gabungkan konsep 1.2, 1.1, 1.3 ni dalam ayat. Baik, sekarang ni kita nak lagi cantikkan ayat kita. Kita nak bagi ayat kita tu lagi bagus, lagi sempurna. Maka kita masuk kepada hari ini pembelajaran 1.4. 1.4 ini adik-adik tajuknya adalah permulaan. Tajuk yang awal-awal tu semua kita bahaskan pasal penyudah. Tapi tajuk yang ketiga ni kita bahaskan berkenaan dengan permulaan. Permulaan 1 dengan alif lam. Tulis tajuk tu siap-siap. Permulaan 1 dengan alif lam. 1.4 permulaan 1 dengan alif lam. Okey, dah tulis. Ataupun kalau kamu tak nak tulis, nanti kan kamu nak screenshot pun boleh. Kamu nak buat screen record pun boleh juga.
permulaan satu dengan alif lam. Baik, apa contohnya permulaan satu dengan alif lam? Baik, bila kita kata permulaan satu dengan alif lam ini adalah kita menggunakan perkataan-perkataan yang sedikit berbeza dengan contoh-contoh yang sebelum ini. Biasanya kita gunakan adalah Ahmad baik. Ahmad baik. Okey, jangan pedulikanlah yang penyudah ayat tu. Penyudah ayat tu di sinilah. Ini penyudah ayat. Okay, sekarang ni kita nak bicara pasal permulaan. Contoh yang kita gunakan sebagai permulaan sebelum ini macam ni. Ahmad baik. Yang kedua, contoh yang lain adalah dia ataupun kita tukar contoh. Ahmad seorang pelajar kan? Ahmad seorang pelajar. Kita bagi contoh tadi kan? Ataupun permulaan tu kita tukar sikit. Dia seorang pelajar. Okay, penyudah ni saya bagi contoh yang sama je lah. Penyudah ni semua dah faham. Cuma saya nak fokus pada permulaan. Ini seorang pelajar. Baik, ini adalah contoh-contoh permulaan ayat yang kita gunakan sebelum ni lah. Ahmad, dia, ini. Kalau kita tengok semua daripada kata-kata nama ni, kita akan lihat bahawa dia ini rupanya adalah kata ganti nama. Kata ganti nama. Ini ni pula kata tunjuk. Ahmad ni apa? Kata nama khas. Kata nama khas. Kita kebanyakannya tadi contoh-contoh yang kita belajar minggu lepas, permulaan ini semuanya sekitar contoh-contoh macam ni. Ahmad, Zaid, Fatimah, Zainab, dia, awak, saya, ini, itu contoh yang kita gunakan sebelum ni. Sekarang ni, untuk sekarang ni, 1.4 ini, kita nak tukar bentuk ni. Permulaan tu kita tak nak pakai lagi dah yang Ahmad ke apa ke dia ke ni, kita nak tukar. Bentuk dia. Kita nak pakai perkataan ataupun kata nama yang lain-lain tu. Selain daripada kata nama khas, selain daripada kata nama, selain daripada kata tunjuk ni, kita nak pakai contohnya guru, pelajar, pengetua berada di permulaan ayat. Perkataan-perkataan ni, contoh tadi yang saya sebut tadi tu, pelajar, guru, sekolah, kantin, semuanya itu kita nak letakkan dia pada permulaan ayat. Contoh ayatnya apa dia? Pelajar itu baik. Contohnya adalah pelajar itu baik. Pelajar itu baik. Pelajar itu baik. Mana dia permulaan? Di sini permulaan. Okay, jelas tak? Nampak tak? Nampak saya punya tulisan ni? Nampak. Pelajar itu sebagai permulaan. Baik itu sebagai penyudah. Pelajar itu baik. Tadi pelajar tu berada di penyudah ayat. Pelajar tu berada di penyudah ayat. Sekarang ini pelajar tu sekarang ni berada di permulaan ayat. Baik, apa yang berlaku adik-adik? Okey, kita tulis dulu perkataan asal dia apa. Pelajar ni asalnya apa? Talibun. Baik apa baik? Solihun. Baik, disebabkan pelajar itu berada di permulaan ayat. Okey. Okey. Jadi, disebabkan pelajar itu berada di permulaan ayat, maka kita perlu tambahkan alif lam di hadapan. Bila kita tambahkan alif lam, maka secara automatik daripada talibun akan menjadi at-talibu. Jadi at-talibu solihun. Permulaan penyudah. Pelajar itu baik. Pelajar itu baik.
Itu tu macam mana? Mana itu hilang? Alif lam. Mana itu hilang? Alif, alif lam. Ataupun begini, bila kita gunakan perkataan-perkataan yang bersifat umum, dia asalnya bersifat umum tau. Contoh pelajar, guru, bapa, asal mereka ini adalah seorang guru, seorang pelajar, sebuah buku. Bila kita letakkan mereka pada permulaan, di dalam bahasa Melayu, kita kena gandingkan dia dengan benda yang spesifik. Sebab bila kita gunakan dia sebagai permulaan, nak tak nak kita kena ada contoh yang spesifik. Meletakkan itu menjadikan dia spesifik sikit ataupun khusus sedikit. Pelajar itu. Pelajar itu. Dia akan jadi khusus. Sebab permulaan ini dia perlu bentuk khusus. Dia tak boleh bentuk yang umum. Macam kita ambil contoh yang macam atas tadi kan. Ahmad, dia, ini, semuanya ini mereka ini berbentuk khusus ataupun ma'rifah. Berbentuk ma'rifah. Jadi bila kita nak gunakan perkataan yang bersifat umum, pelajar, guru, sekolah, kantin berada di hadapan, kita perlu letakkan tanda yang khusus. Baik, tanda untuk khususkan dia adalah kita tambahkan alif lam dan baris depan. Itu syarat di dalam bahasa Melayu tau. Pelajar itu syarat di dalam bahasa Melayu, seperti mana kita meletakkan seorang pelajar itu di dalam bahasa Melayu. Sebenarnya seorang itu tak ada pun dalam bahasa Arab, tapi dalam bahasa Melayu kita kena letakkan dia sebagai nak sedapkan ayat ataupun itu adalah cara bahasa Melayu. Ahmad seorang pelajar. Sedangkan bila kita terjemahkan seorang pelajar tu dia tak ada pun dalam bahasa Arab, tak ada. Sama dengan pelajar itu. Pelajar itu kita sebut itu adalah sebagai cara sebutan bahasa Melayu. Tapi sebenarnya pelajar itu sebab dia berada di permulaan ayat, itu yang dia kena tambah alif lam. At-talibu. Jadi ciri-cirinya adalah tambah alif lam sahaja di hadapan. Ciri-ciri dia apa dia? Ni ciri-ciri dia. Ciri-ciri permulaan. Permulaan apa tajuk dia? Permulaan satu. Maksudnya satu perkataan lah. Ciri-ciri permulaan satu. Baik, pertama sekali apa dia? Tambah alif lam. Yang kedua, baris depan. Dan yang ketiga tak adalah ada dua je. Sebenarnya yang ketiga ni apa dia? Mereka ni kena sama. Kena saling sama. Permulaan dengan penyudah ni kena saling sama. Kecuali dalam beberapa keadaan nanti kita akan bincang. Jadi sebenarnya apa yang kamu kena faham adalah ciri-ciri permulaan satu dengan ciri-ciri penyudah satu ni sebenarnya dia beza je satu je. Permulaan tambah alif lam, penyudah buang alif lam. Kedua-duanya akan berbaris depan. Boleh faham? Jelas? Boleh. Jelas. Jelas. Ustaz. Salin ni. Dah salin. Dah salin? Dah. Dah Ustaz. Baik, kalau sudah salin, okey, saya buat terus kita teruskan takut nanti Kang saya tanya ni sebab takut ada yang belum salin, nanti Kang tak sempat salin kan. Baik, nombor 1. Buat latihan ni Guru itu terkenal di Malaysia. Okey, cuba buat dalam dua bentuk. Satu muzakkar, satu muannas. Guru itu terkenal di Malaysia. Baik, semuanya saya dah bagi kan? Malaysia saya dah bagi, terkenal saya dah bagi, guru itu pun saya dah bagi, guru pun saya dah bagi. Ini sebenarnya pusing-pusing apa yang perkataan yang kamu dah ada je. Saya pusing situ je supaya kamu faham bentuk dia tu. Dah siap? Bagi tahu tau dah siap. Dah siap Ustaz? Begitu.
Dah siap? Dah siap ni? Dah siap. Okay. Saya buka ni. Nampak kan semua ni kan? Ada kat situ. Syamil Aiman dah siap. Misyarah Husna dah siap. Haris Hakim, Siti Khadijah, Nur Faiha, Fatin Amira, Atikah Mastura, Bob Aiman. Okay, hari ni kita tak sempat nak nyanyi lah. Esok kita nyanyi Boleh? Nak nyanyi tak esok? Kalau nak nyanyi, kita nyanyi esok. Okey, senang je tu. Kita bincang. Al-muallimu Masyhurun. Fi ma sorry. Iya. Tunjuk pula sorry. Masyhurun fi mali Zia. Okey, satu lagi al-muallimatu Masyhuratun. Fi Malaysia. Okey, senang je insya-Allah. Okey, baik. Okey, senang? Boleh buat? Okey, sekarang ni saya nak gabungkan. Semua kemahiran tu dalam satu ni lah, dalam satu apa nama ni? Dalam satu latihan. Okey, baik. Sebelum saya nak gabungkan semuanya, buat satu lagi sebelum saya gabungkan semua. Pengetua itu. Pengetua itu adalah pengetua itu adalah seorang, betul? Adalah seorang pengetua yang rajin. Dia adalah Zaid. Dia adalah Zaid. Pengetua itu adalah seorang pengetua yang rajin. Dia adalah Zaid. Cuba buat. Dah siap boleh ni Dapat kan Mas Maju dia dapat kan? Dah siap beritahu
Siap? Bagus. Yang dah siap ke belum? Belum. Dah siap? Okay, dah siap. Okay, dah siap begitu Okay, dah siap yang lain? Dah siap? Dah siap beritahu? Okay, dah siap dah belum? Senyap ini okay? Dah. Sudah. Dah siap. Dah. Dah. Dah siap. Dah. Dah siap kalau sudah siap, okey, saya rasa insya-Allah semua dah siap dah tu Saya rasalah. InsyaAllah lah tu. Dah. Okey, tengok jawapan dia. Pengetua itu adalah seorang pengetua yang rajin. Dia adalah Zaid. Al-mudiru mudirun mujtahidun. Al-mudiru mudirun mujtahidun. Huwa Zaid. Okey, ada siapa yang salah dekat sini tak? Ada. Ada salah dekat mana? Kamu tulis satu sahaja pengetua, betul? Betul. Baik, sekarang ni kamu kena bezakan satu perkataan pengetua itu berada di permulaan ayat, satu lagi perkataan berada di pensudah ayat. Mereka berbeza, walaupun dua perkataan tapi berbeza. Baik, kalau kamu buang pengetua tu, boleh tak? Boleh, tapi dia akan jadi pengetua itu rajin. Pengetua itu rajin. Dia tak akan jadi pengetua itu adalah seorang yang pengetua yang rajin. Jadi al-mudiru tu betul, dia berada di permulaan ayat, tapi yang tu, pengetua yang rajin berada di pensudah ayat. Itu adalah pembelajaran kita dalam 1.2. Kita gabungkan ni. 1.4 dengan 1.2 kita gabungkan. Tadi kalau ayat sebelum ni kita buat adalah itu adalah seorang pengetua yang rajin. Ayat sebelum ni, dia adalah seorang pengetua yang rajin. Sekarang ni kita gabungkan. Pengetua itu adalah seorang pengetua yang rajin. Al-mudiru mudirun mujtahidun. Dia adalah Zaid. Boleh faham? Jelas? Boleh Ustaz. Boleh. Okey, cuba lagi buat ayat seterusnya. Nombor 3. Nombor 3.
Petani. Petani pula. Petani itu adalah seorang ayah. Ayah yang penyayang. Terhadap anak-anak. Anak-anak je Baik, petani apa dia? Kalau tak tahu saya bagi kat sini lah. Petani fallahun. Fallahun ni petani. Petani. Ayah yang penyayang. Ayah yang penyayang. Penyayang apa penyayang? Penyayang saya dah bagi dah sebelum ni, iaitu Rahimun. Penyayang. Rahim. Rahim. Anak terhadap pun saya bagilah terhadap ni lada. Terhadap ni termasuk apa dia adik-adik? Lada ni termasuk dalam kata sendi. Kata sendi ataupun huruf jar. Anak-anak apa anak-anak? Abnaun. Anak-anak. Okey, cuba buat. Kalau dah siap, bagi tahu. Dah siap. Okey, dah siap? Yang lain dah siap belum? Tadi baru dengar seorang je suara. Seorang tadi dah dengar. Dah Ustaz. Dah Ustaz. Dah. Oh, dah banyak orang. Okey, bagus. Okey. Siap Ustaz. Bagus. Okey, tak perlahan. Saya bagi masa juga. Saya tak tahu yang ada kawan-kawan kamu ni semuanya tak sama tahap. Mungkin ada yang Allah bagi cepat faham. Ada pula yang lain tu mungkin Allah bagi lambat sikit nak faham. Ataupun mungkin lambat sikit. Jadi saya raikan semuanya insya-Allah. Okey. Kalau yang belum siap, tengok saya punya jawapan ni, kita bincang sama-sama Kalau yang belum siap. Kalau yang dah siap, tengok jawapan anda. Petani itu al-fallahu adalah seorang ayah yang penyayang. Abun Rahim. Rahimun. Rahim. Lada Rahimun. Lada abnaya.
Al-abna. Lada al-abna'i. Al-abna'i. Kenapa pula lada ni macam huruf jar? Dia huruf jar jugalah. Jadi tambahkan alif lam baris bawah. Okey, senang? Senang ke susah? Boleh lah. Senang. Boleh lah. Senang. Senang sikit. Senang sikit ke? Senang je rasanya. Susah apa ni? Saya rasa senang ni. Cuma dia beza je kan. Kamu sekarang ni kamu tukar kan perkataan yang kamu selalu guna tu berada di permulaan. Tu je. Sebelum ni kamu banyak guna dekat penyudah. Sekarang ni kamu tukarkan dia pada permulaan ayat. Okey, contohnya kita nak buat ayat macam ni. Okey. Cuba buat ayat ni. Ilmu itu, ayat ni, ilmu itu adalah cahaya. Ia menerangi hidup. Menerangi hidup. Baik, apa perkataan yang kamu tak tahu? Saya bagi tahu. Cepat. Menerangi. Menerangi hidup. Menerangi. Cahaya tahu, cahaya tahu Nur. Cahaya. Cahaya nur. Dah dengar tak nur? Mestilah pernah dengar nama kan? Nama mesti masuk. Benar. Nurun. Okey, baik, menerangi. Menerangi yunawwiru. Yunawwiru, menerangi. Hidup hayatun hidup. Okay, cuba buat. Siap? Dah siap. Saya tengok sekejap, ada lagi dah siap. Dah siap boleh taip je. Bagus, dah siap, bagus. Okay, ramai dah siap. Okay, cantik. Dah siap. Okay. Senang itu insya-Allah adik-adik, senang saja. Konsepnya sama je adik-adik. Konsepnya semua sama, tak ada masalah. Ilmu itu cahaya. Al-ilmu. Al-ilmu Nurun. Dah dengar tak ayat macam ni? Ilmu nurun, dah dengar tak? Selalu dengar kan? Al-ilmu nurun. Ia menerangi. Ia tu nak pakai apa? Huwa ke hiya? Wah. Gunawwiru. Hayatun. Al-hayata.
Apa pula? Kenapa Ustaz? Al-hayata Ustaz. Sebab menerangi itu adalah perbuatan yang ada mangsa. Perbuatan yang ada mangsa. Dia menerangi apa? Apa yang dia menerangi? Kehidupan ataupun hidup. Maka al-hayata asalnya hayatun menjadi hayata. Sama tak konsep yang ayat kita buat dengan ayat yang lain? Sama je semua. Bahasa Arab ni dia tak lari daripada benda ni adik-adik. Kamu faham konsep ni, ayat kamu menjadi ayat yang sempurna, ayat yang bagus. Tak perlu ayat yang best, yang complicated, tak perlu ayat yang boleh buat ayat complicated, kita akan ajar nanti. Cuma yang basic ni kamu kena faham. Perbuatan ada dua. Ada mangsa, ada tak ada mangsa. Bila jadi mangsa, tambahkan alif lam baris atas. Bila selepas huruf jar kata sendi, tambah alif lam baris bawah. Simple je. Cuma basic penggunaannya mungkin sedikit berbeza. Okay, cuba buat nombor 4 pula. Cuba lagi buat nombor 4. Saya harap semua boleh buat Saya risau ni. Takut ada yang tak dapat ke apa ni kan. Saya risau sangat. Baik. Solat. Solat itu adalah tiang. Adalah tiang ni dalam agama. Ia membantu manusia dalam kehidupan. Allah, senang je adik-adik ayat ni. Solat itu adalah tiang dalam agama. Ia membantu manusia dalam kehidupan. Kenapa saya tak pakai tiang agama? Itu sebab saya belum ajar lagi. Sekarang ni kamu kena buat tiang dalam agama je. Supaya kamu ni lah. Supaya ayat tu boleh jadi ayat yang sesuai apa yang kita belajar lah. Okay. Solat, tahu solat? Apa solat dalam bahasa Arab? Solatun. Solatlah. Tiang apa tiang? Tak tahu. Tiang imadun. Imadun, tiang. Agama apa agama? Semua saya bagi. Dinun, agama. Dinun. Imadun. Membantu, yusa'idu. Membantu. Yusa'idu. Manusia insan. Manusia itu insan. Dah solat pula. Dah siap bagi tahu. Okey, dah siap. Bagus. Lagi. Dah siap.
Lagi yang dah siap? Bagus, bagus. Okay, banyak yang dah siap ni. Okay, cantik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okey, kita bincang. Jawapan dia boleh? Boleh Ustaz. Boleh. Solat. Boleh. As-salatu imadun. Dalam agama fiddin. Fiddin. Ia membantu manusia. Hiya. Mesti hiya. Sa'idu. Tusaidu. Ya tusaidu al-insana. Al-insana. Ya tusaidu Fil al-insana hayati. fi al-hayati. Fi al-hayati. Okay, senang? Senang. Senang. Okay, baik. Okay, kalau ada yang salah betulkan betulkan balik. Tak apa, nanti kita akan buat latihan lagi Kita akan buat latihan lagi lah. Okay, baik. Seterusnya, kita nak masuk kepada 1.5, boleh? Kita nak masuk. Boleh. Esok kita nak belajar, esok kita nak masuk kemahiran 2 dengan kemahiran 3. Esok kita nak masuk kepada kemahiran 2 dengan kemahiran 3. Baik. Tajuk yang 1.5 ni, alah adik-adik, senang je 1.5 ni, tak susah pun. 1.5 ni adik-adik, apa dia tajuknya? Permulaan satu bersifat pula. Dia bersifat pula. Okey, tadi 1.4 contohnya apa? 1.4 tadi contohnya pelajar itu baik. Yang 1.5 ni macam mana? Pelajar yang baik itu cemerlang. Macam tu pula. Pelajar yang baik itu cemerlang. Pelajar itu baik. 1.5, pelajar yang baik itu cemerlang. Apa bezanya? Bezanya sekarang yang baik itu dia jadi permulaan. Dia jadi sifat kepada permulaan. Tadi baik itu sebagai penyudah. Pelajar itu adalah permulaan, baik itu penyudah. Sekarang ni pelajar tu dah jadi sebahagian daripada permulaan kerana dia adalah sifat kepada permulaan. Pelajar yang baik itu cemerlang. Boleh faham? Jelas? Boleh, faham. Jelas. Boleh, kita buat jelas. bahasa Arab. Kita buat bahasa Arab dia, contoh talibun. Baik apa baik? Solihun. Cemerlang apa cemerlang? Mumtazun. Baik, disebabkan mereka ini berada, okey, kita pisahkan. Yang ini talibun ni permulaan. Mumtaz ni penyudah. Baik, bila pelajar itu berada di permulaan, maka tambahkan alif lam pada dia. Atau at-talibu. Mumtazun ni macam mana? Mumtazun ni sesuailah, dia buang alif lam dan baris depan. Permulaan tadi letak alif lam dan baris depan. Sekarang ni soleh ni macam mana? Soleh ni sebabkan dia ni adalah permulaan kepada dia sifat kepada soleh, maka sifat ni ikut tuan. Sifat akan ikut tuan. Tuan dia apa? Tuan dia ada alif lam.
maka dia pun ada alif lam. Tuan dia baris depan, maka dia pun akan ikut baris depan. Tapi baris depan dia baris macam ni lah. At-talibu as-salihu mumtazun. Boleh? Boleh faham? Boleh. Boleh. Faham. Boleh. Boleh. At-talibu as-salihu. Baik. Jadi adik-adik, tak semua perkataan kena letak alif lam. Ada saya jumpa pelajar tu semua nak letak alif lam. Nak letak alif lam ni dia kena ikut tempat dalam ayat. Tak boleh semua kita letak alif lam. Ada yang kita kena letak alif lam, ada yang kita kena buang alif lam. Bila nak letak alif lam, inilah situasi macam ni lah. Letak alif lam ni kalau kamu nak tahu dah ada 3 tempat lah. Pertama sekali tambah alif lam, baris depan adalah permulaan. Tambah alif lam, baris atas adalah mangsa. Tambah alif lam, baris bawah selepas huruf jar ataupun selepas kata sendi atau kata nama tempat dan masa. Itu je bahasa Arab, pusing-pusing tu je. Tak ada pergi mana lain pun, tak tempat lain pun. Dia pergi situ je dulu. Kita mahirkan dulu, bahagian-bahagian tu kita mahirkan sampai betul-betul mahir. Okay, pelajar yang baik itu cemerlang. Okay, dah siap salin? Dah. Dah. Dah, Ustaz. Dah. Dah. Kalau sudah salin, cuba buat latihan ni. Buat latihan. Okay. Sekolah yang besar itu adalah sebuah sekolah yang terkenal di Malaysia. Cuba buat. Sekolah yang besar itu adalah sebuah sekolah yang terkenal di Malaysia. Kita gabungkan 1.5 dengan 1.2. Okay, kalau dah siap bagi tahu Okay, ramai dah siap senang itu insyaAllah. Okay, dah siap. Ramai dah siap. Okay, bagus. Cik Khadijah dah siap, Nur Ain dah siap, Atika, Abdul Rahman, Dahiyah, Zalikha, Aisyah Maisarah, Ibn Mardiyah, Nur Fatin Amira, Muhammad Zahirul Haq, Adriana Denish, Muhammad Jebat, Hafiz. Okay, sikit lagi kita habis boleh Tadi kita mulakan 11.20 kan? Kita mula 11.20. So kita habis 11.20 lah, sikit lagi lah. Baik. Kita terjemahkan. Okey, tengok jawapan dia. Sekolah yang besar itu adalah permulaan. Adalah sebuah sekolah yang terkenal di Malaysia. Dia jawapannya adalah Al-Madrasatu.
Al-kabiratu. Madrasatu al-kabiratu. Madrasatu Kabiratu. al-kabiratu madrasatun Masyhuratun fil Malaysia. masyhuratun Di Malaysia. fi Malaysia. Okay, boleh faham? Senang? Senang, boleh Boleh. faham. Boleh. Cuma satu Boleh. point Senang, boleh cuma faham. 1.5 ni kita jarang-jarang pakai lah, tapi ada juga kita pakai. Contoh, pemakanan yang seimbang adalah diet yang penting di dalam kehidupan manusia. Kita nak buat pemakanan yang seimbang, dia akan pakai ni lah. Al-ma'kulat al-mutawazinah. Macam tu lah. Boleh faham Itu contoh-contoh lah kita nak buat. Solat yang sempurna adalah solat yang diterima oleh Allah. Contoh, as-solah al-kamilah. As-solatu al-kamilatu. Solatun maqbulatun indallah. Contohlah, contoh-contoh ayat dia lah. Kita nak buat nantilah. Okey, saya rasa insya-Allah untuk pada petang ini, tengah hari ini insya-Allah sampai sini sahaja dahulu. Okay, nanti insya-Allah kita sambung direct 3 jam esok insya-Allah bersama dengan saya untuk sesi yang keempat esok insya-Allah. Untuk hari ini saya harap moga anda semua boleh faham, moga boleh jelas Lagi-lagi 1.4 itu kita kena faham betul-betul. 1.4 tu kita akan banyak guna. Banyak guna dalam ayat. Ayat-ayat kita nak buat karangan apa semua banyak akan pakai. Okay, ini kita belum masuk lagi, kita belum masuk tambah inna, kita belum tambah kana. Nanti kan banyak lagi lah. Kita belum masuk penanda wacana. Mungkin kita akan masukkan lah kalau sebab kita akan belajar lah untuk kita cantikkan ayat kita. Jadi insya-Allah untuk adik-adik pada hari ini kita punya sesi kelas sampai sini sahaja dahulu. Saya harap kalau ada sebarang kekurangan saya mohon maaf dan saya akhiri saya punya kelas ataupun kita punya bengkel untuk tengah hari ini, untuk pagi ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.